10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nik Muhammad Safwan bin Nik Muhammad Ramzan. Nombor matrik C19A0379. Bahagian saya pula dalam video ini ialah untuk menjelaskan sejarah Labu Sayung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aiman Aizuddin bin Ahmad Murad. Bernombor matrik C19A0017. Tiba masanya untuk giliran saya untuk menjelaskan fungsi labu sayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Mazlan, bernombor matrik C19A0199. Okey, tiba giliran saya akan menerangkan tentang corak ataupun motif yang terdapat pada labu sayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safi bin Syafi'i, bernombor matrik C19A0340. Saya akan menceritakan tentang penghasilan labu sayung. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syahir bin Muhammad Hatta, bernombor matrik C19A0344. Jadi untuk pembentangan pada kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang kawasan ataupun industri yang terdapat labu sayung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video ini, kumpulan saya akan memperkenalkan salah satu warisan yang terdapat di Kuala Kangsar, iaitu warisan labu sayung. Labu sayung adalah salah satu warisan yang dikekalkan secara turun-temurun di Kuala Kangsar ini. Labu sayung ini telah diusahakan di salah sebuah kampung di Kuala Kangsar. Nak tahu maklumat lebih lanjut? Jom kita ke lokasi. Sejarah Labu Sayung. Labu Sayung ianya sangat sinonim dengan negeri Perak Darul Rizwan. Asal usul Labu Sayung ini ialah dari Perak, terutamanya daerah Kuala Kangsar. Kraf tangan tembikar ini sudah lama bertapak di negeri Tanah Melayu. Mengikut sejarah, kraf tangan tembikar ini bermula sejak zaman batu lagi. Ada bukti penemuan artifak yang merujuk kepada seni tembikar. Tetapi untuk sejarah Labu Sayung ini terdapat beberapa sejarah yang kita boleh lihat. Dari segi sejarah, terdapat pelbagai cerita yang wujud tentang asal usul tercipta dan berkembangnya kegiatan perusahaan Labu Sayung di Perak. Mula-mula dulu orang buat Labu Sayung ini untuk kegunaan sendiri, tetapi lama-kelamaannya ia bertukar menjadi satu yang komersial. Kalau teknik tradisional usaha di dalam kita bikin tempat ini tapi mula siap sesuatu bentuk saja jadi kalau jadi sesuatu boleh dalam suatu kata ya kalau teknik drawing itu dalam Kreativiti dan idea dekoratif yang semakin berkembang menyebabkan wujudnya perusahaan seramik secara komersial di Lembah Sayung ini. Labu sayung yang dihasilkan dengan berwarna hitam berfungsi untuk mengisi air. Kini berubah wajah kepada pelbagai bentuk. Fungsi utama labu sayung ini bukan sekadar hiasan di dapur, malah menghiasi taman atau laman. Kini pelbagai inovasi telah dilakukan, iaitu dijadikan bekas lampu tidur. Inovasi ini telah mendapat sambutan oleh orang ramai dengan keunikan bentuk berserta dapat mengekalkan warisan labu sayung. Ini jelas menunjukkan labu sayung ini banyak fungsinya kepada manusia yang dapat digunakan serta dimanfaatkan. Secara tidak langsung, warisan labu sayung ini berjaya dikekalkan walaupun telah diubah suai serba sedikit.
Labu sayung biasanya dibuat berdasarkan dua warna iaitu hitam dan coklat. Bentuknya adalah lepes seperti labu bocor, labu telah, labu pucung dan labu panai. Hiasan yang kebanyakannya digunakan ialah pecah empat, bunga api, bunga lawang, bunga cakar ayam, bunga tanjung, bunga cengkih dan pucuk rebung. Salah satu keunikan labu ini ialah ia hanya diilhamkan daripada bentuk buah labu itu sendiri dan corak yang digunakan lebih bersifat semula jadi. Hal ini mungkin kerana ia dihasilkan oleh kaum wanita, maka secara tidak langsung jiwa mereka yang lebih sensitif turut dipaparkan melalui corak yang dihasilkan. Bagi proses penghasilan labu sayung, tanah liat perlu dijemur terlebih dahulu. Kemudian, tanah tadi ditumbuk sehingga halus dengan menggunakan lesung kaki. Tetapi, kini lesung kaki jarang digunakan kerana mempunyai mesin untuk menghaluskan tanah tersebut. Selepas menghaluskan tanah menggunakan mesin, tanah tersebut perlu diayak bagi mengasingkan benda-benda asing yang terdapat di dalam tanah tersebut. Selepas itu, uli tanah tersebut dengan air dan perapkan ia selama semalaman. Selepas diperap semalaman, mengikut cara tradisional, tanah tadi boleh dibentuk dengan menggunakan pinggan. Tanah tadi akan diletakkan di atas pinggan dan dipicit bagi membentuk sambil memusin pinggan tersebut. Jika mengikut cara moden, tanah liat tersebut akan diletakkan di atas mesin pemutar dan kaki kanan akan menekan tombol di bahagian kanan mesin pemutar dan dalam masa yang sama, tangan boleh membentuk labu sayung tersebut dengan mudah. Kemudian, setelah siap membuat sebuah labu, labu tadi boleh diukir atau ditekap dengan menggunakan kulit kerang ataupun kayu yang telah diukir. Pada kebiasaannya, corak yang sering dihasilkan adalah corak berbentuk daun dan bunga. Setelah membuat ukiran dan tekap pada labu tersebut, proses yang terakhir adalah membakar labu tersebut. Tujuannya adalah bagi menguatkan lagi tanah liat yang telah dibentuk. Proses membakar mengambil masa 7 hingga 8 jam. Setelah siap dibakar, labu sayung tadi perlulah dibiarkan selama beberapa jam bagi menyejukkan labu tersebut. Negeri utama yang mempunyai pengasas atau sejarah tentang labu sayung ialah negeri Perak. Untuk skop yang lebih kecil iaitu terletak di daerah Kuala Kangsar, Perak. Kampung Kepala Bendang merupakan lokasi yang lebih jelas di mana labu sayung dihasilkan. Selain itu, terdapat juga kawasan lain tapi tidak terlalu menonjol penghasilannya iaitu di Kampung Bendang Kering. Akhir sekali ialah pada bahagian industri, Kampung Sayung Lembah terdapat majoriti yang menjual atau membekalkan labu sayung. Apa harapan Pak Cik untuk generasi akan datang untuk lebih mengenali labu sayung? Ya, sekarang kita yang peringkat yang muda-muda kita jejakkan benda ni lagi lah. Kita buat macam fungsi jangka pendek ke apa biar dia orang berminat kan. Ni kalau tak jambukkan buatan labu sayung kata orang rugi rasa sebab ini terlalu kita labu sayung kan. Saja lah. Macam banyak ada sebenarnya banyak budak-budak kampung. Dua pun ada.